Selamat datang ke Live at Tinggal. Yes, okay, minggu ni dia sedikit nostalgic, mengimbau kenangan sikit sebab cadangan asalnya just nak lepak-lepak, makan burger, lepas tu sembang pasal apa benda-benda yang related dengan burger. Thank you McDonald's. Tapi daripada sembang-sembang tu dia dah terbabas kepada benda-benda yang macam nostalgic, macam kenangan, rancangan-rancangan apa dekat Astro yang ada kena-mengena yang macam the team cannot remember. Bukan cannot remember, meaning like it's close to the team's punya heart. And then daripada situ dia pun teruslah terbabas ke macam kenangan bekerja dengan Astro sebab most of them dah lama juga kerja dengan Astro. Ada yang baru and macam myself pun dah 13 tahun. So dia agak macam mana nak cakap, it's a feel good episode kot if you ask me, sambil makan-makan tu. So nak tahu apa yang nak cerita? Oh ya, paling mahal sekali lah, dia ada video audition Adriana masa dia join pencarian wajah baru H-Live. Tak ingat berapa tahun lepas, 5, 4, 6, somewhere tu. Just tengok je lah kat dalam. Enjoy. Okay, selamat datang ke Live at Tinggal. Selamat datang ke Live at Tinggal. Okay, just bagi background to the viewers lah. Aku jemput some of the team members untuk lepak-lepak macam biasa. But untuk nak lepak, untuk ajak diorang ni lepak, kenalah bagi macam umpan sikit kan. So aku suruh diorang pilih antara 3 jenis burger. Satu yang klasik, which is McChicken. Satu lagi yang hangat, which is Spicy Chicken McDeluxe. And satu lagi adalah yang gempak, which is GCB. So each of them dah pilih. But before korang semua makan, aku nak tanya, why korang choose whatever that you choose? Macam aku myself, I chose yang klasik of course, which is McChicken. You can never go wrong dengan McChicken. I think McChicken was the first McDonald's punya burger yang aku makan. So bila start, aku tak ingat. I think like masa sekolah rendah kot. Macam Adriana, kalau tak salah, Adriana you pilih yang hangat kan? Yes, betul, yang hangat. I pilih Spicy Chicken McDeluxe. Kenapa ya? Macam semua orang tahu, I memang kaki pedas kan. Jadi Spicy Chicken McDeluxe ni memang one of my go-to burger lah kalau kat McDonald's. So Ariel, mother, kau pilih apa? Dah, yang gempak sebab sesuai dengan I yang gempak ni. Obviously. And also sebab dia punya GCB is the only chicken burger yang grill dekat McD. And also gempak equals to grill. Nampak tak I main kat situ? GG. And also I nak bagi tahu ni, I suka dia punya bun sebab bun dia panjang. I suka sebab dia puas. Lepas tu ada dia punya sesame seeds. I suka apa-apa yang kena panggang. Okay, Syazah, you pilih apa? I pilih Spicy Chicken McDeluxe. This is the first burger I makan and I memang suka after that. Lepas tu after that dah tak tukar burger dah. Memang Spicy Chicken McDeluxe all the way. You suka yang hangat lah, yang spicy hot gitu. Okay, nah, aku GCB sama macam Adil. sama lah, patut lah. Mereka yang akan dipanggang. Ini GCB yang gempak katanya kan. Yang gempak. GCB yang aku ingat waktu mula-mula dia keluar macam sekejap dia. Dia keluar and then waktu-waktu tertentu je dia keluar sekejap kan, waktu awal-awal dulu first. So sekarang bila dia dah jadikan macam dalam menu tetap, kita macam boleh grab the chance untuk makan selalu lah, sebab sedap pun kan. Ida pilih apa? Saya pilih GCB. Oh, sama juga. Sama. So masa You dia pilih awal tu, saya ingat lagi masa tu saya study lagi. Label saya sangat besar, so dia cukup-cukup kenyang je. And saya tak makan pedas. So GCB ni memang sangat sesuai untuk orang yang tak makan pedas. Walaupun dia grill, panas kan, kena panggang. Tapi dia tak pedas. Wah, ni? I pilih McChicken. Oh, yang klasik lah. Jiwa-jiwa klasik lah. Ni macam comfort food lah. Kira ni kalau I pergi McD, I tak nak macam extra sangat. I rasa macam I nak makan burger. So I pilih McChicken, simple. Klasik lah Yes. Okay. Sambil-sambil kita makan ni kan, macam okay, I mean like looking back, macam tahun ni I think you guys semua aware Astro punya 25th anniversary. Kalau kita nak klasifikasikan kan, macam kita ada 3. Kita ada yang klasik, yang gempak dengan yang hangat. Kalau ada Astro punya TV show yang macam very close to you and very memorable to you, yang jatuh di kalangan apa 3 kategori tu, yang klasik, yang gempak, yang hangat, what show will it be? Akademi Fantasia kot. Yang klasik lah. Sebab bagi I membesar dengan rancangan tu. Kiranya dulu pergi sekolah pun, wah, rasa macam kalau nyanyi-nyanyi dengan kawan-kawan, rasa macam bila masuk tandingan, kalau kalah nyanyi apa, macam Cakalai F macam tu. Linda. Suka acak-acak dengan kawan sebab show tu lah, macam tu. So dalam banyak-banyak AF punya season or winner or contestant, you paling suka siapa? Pak Nil. I rasa Pak Nil.
Anyway, Nan, kau? Ya, Aku dulu bukan dulu lah, Astro punya macam keluaran yang aku appreciate mungkin Astro First. Boleh lah. Astro First memang bagi aku gempak lah sebab dia kumpulkan cerita yang macam cerita baik award winning dalam satu channel. So bila-bila kau buka je channel tu, kau akan dapat cerita yang memang walaupun tak tahu cerita apa, bukan mainstream ke apa, cerita tu memang akan best lah. Kau akan enjoy cerita tu. Satu cerita ni tak tahu dia punya negara apa, tapi India ke Bangladesh ke, tapi macam lepas itu lah. Tajuk dia television. Cerita tu memang best. I pun memang daripada kecil lagi dah tengok Astro. I rasa dari sekolah rendah kot. First reality show I tengok adalah Academy Fantasia lah. So masa tu I rasa macam I amazed lah dengan nampak benda yang seolah-olah katanya reality. Dipaparkan dekat TV kan. Oh, bila you cakap AF tu, part mana? The concert ke dia punya diary yang you rasa? Dia punya diary. Diary dia I rasa macam rasa amazed lah tengok. Oh, macam ni karakter diorang ni ke? Diorang macam okeynya nak tunjuk dekat semua orang diorang punya karakter macam tu or diorang punya behaviour macam tu kan. Ada minat mana-mana contestant tak? Bila nak cerita balik dah sini pula. Cuba teka lah. Philip Daffy. AF berapa? Adriana ke Maui? Yang I paling ingat I minat Adam AF weh. Serius lah. Ada bandana tu. You akan classify AF ni as yang hangat, yang gempak atau yang klasik? Yang hangat lah. Oh my god. It's like the most reality show in Malaysia. Show, kalau nak cakap pasal history dengan Astro, saya rasa sebab masa mula-mula saya pindah ke KL ni pun, the reason masukkan Astro dekat rumah adalah sebab AF. Sebab kita orang semua nak tengok AF2 masa tu. Masa tu memang tengah hot gila lah AF2. But bila bercakap pasal my favourite show, saya rasa Gegar Vaganza kot. Sebab kenapa terkejut bos? Macam separuh tercekik macam tu. Gegar Vaganza tu adalah the only time yang kita orang satu family duduk depan TV tengok ramai-ramai. So yang tu kau classifykan as what? Yang klasik, gempak ataupun yang Saya rasa jangan dia macam tiga-tiga je dia lah. Klasik dia lah, gempak dia lah hangat. Mungkin Syazah? Sehati Berdansa. Wow. I pun suka jugalah cerita tu. Sebab masa tu I macam kita tengok juga AF, tapi lepas tu AF kan macam tiba-tiba macam hilang kejap, lepas tu masuk Sehati Berdansa. And I think Sehati Berdansa macam everybody was so looking forward to it sebab dia macam couple-couple slap tau. Lepas tu macam every week dia orang compete. So masa tu macam program yang agak fresh lah. Lepas tu bila dah besar sikit kan cikgu, masa tu ingat lagi sebab waktu tu dia macam dah kurang tengok TV. Tapi and then ini tak tipu tau, ni betul. And then I nampak H Live, and then I think it's a cool program sebab host dia mesti cantik. Oh yeah. Masa tu zaman mana? Dahlia. Yang Shi. yang first batch lah. Yang ada Dahlia, Shalma, Shi apa semua tu. Oh lawa-lawa lah host program ni. Lepas tu apply lah. Apply tak dapat. Bila kau apply? I apply. Pencarian wajah baru H Live ke? Ya doh. Oh. And Adriana, I ingat you punya VT sebab you punya VT dekat. Muka you dekat. Dia macam tu. Lepas tu I guna tu as reference. I cakap okay macam ni. Sebab dia keluar kat Explore kan. Masa tu semua Insta famous semua apply. I ingat lagi. All the pretty girls semua apply. Betul macam. Betul I ingat you punya dekat gila muka you. You memang orang kata tu fresh. Ada makeup memang lawa. Lepas tu I apply tak dapat tu. Dia punya lagu apa? Hantu atau buaya? Apa dia? Shut up! Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Lagu ni memang tengah popular tapi ramai yang tak kenal siapa penyanyinya. Jom kenal Nana Shime yang baru sahaja menamatkan pengajiannya di UiTM. Teruskan bersama H Live. Bodoh betul lah. Salah penyanyi. Sumpah lah waduh. I rasa macam I am so thankful for the video because that video brought me here. But at the same time macam I can do better lah sebenarnya. I guna video you as reference. So power. Oh you ke wait. Tu dah 10 kali tik lepas kena tengking sama I tu. Mak I lah yang suggest lagu tu. Lagu tu tengah viral masa zaman tu. Dia cakap, Adriana cuba awak nyanyi sikit before awak hosting. Orang-orang lain ni tak ada nyanyi, Adriana awak nyanyi. Kena nyanyi. Okey lah, nyanyi.
I ikut je cakap mak I weh. Okay, Ida, you punya show? Hasil daripada tengok AF tu, kita follow lah dia punya peserta punya perkembangan kan. Lepas tu Marsha punya di host, Reza punya di host. Muncullah Propaganza. Kita akan jumpa minggu depan, insya-Allah tentunya Propaganza. So adalah muka husband agak situ kan. Bertemu dengan beberapa selebriti popular tanah air untuk melihat penampilan mereka sama ada stylista atau itu kena siasat sebentar lagi. Kalau tak adanya platform Astro ni mungkin saya tak akan kenal siapa dia. Jadi bila dah kerja dengan Astro tu dalam industri yang sama, lagi kenal bila dia ni lah tu, so berkawan. Lepas tu kalau nak cakap pasal rancangan keempat, saya suka dancing. Setiap minggu saya akan pergi live sebab dia punya vibe tu sangat bergempak gila. Dia orang ni boleh nyanyi, boleh menari pada masa yang sama. Lepas tu kau yang setiap minggu berdiri kan tepuk. Kau saja nak kamera capture kau. Dia punya happening tu macam gempak gila. Tak tahu kenapa. Kejap, meaning you pergi show, you actually attended as an audience? Saya tengok. Bos, saya duduk sebelah dia tak pasal-pasal. Cakap kau betul kau kena data assignment ke ni? Segempak lah macam GCB. Okay. Gitu. Wani? Tak, sebelum Wani, ala-ala Ida dan cerita memory Astro je. Memori dekat Astro seronok sebab taklah memori Astro kau celebrate birthday. Ya Allah, yang tu saya rasakan kerja yang paling gila. Saya tak pernah buat surprise untuk orang. Saya tak pernah nak effort yang tinggi macam tu untuk manusia tau. Saya minta tolong Ariel. Saya pergi jumpa Ariel dekat Kajang. Saya cakap Ariel tolong I sebab I tak boleh buat seorang-seorang. Lepas tu I pergi cari kek tu, beli balloons dengan kereta kecil, kereta Myvi kan. Penuh tau balloon kat belakang. Lepas tu nak setkan dengan Hana, nak surprisekan partner bukan benda yang mudah sebab partner kan orang yang serius kan. So macam sebaiklah dia datang juga bilik tu. Lepas tu dengan Wani, Nas saja kan. Capek. Nas ada aku ingat. Nas ada, bos ada. Dia orang menyorot dalam tandas masa partner. Tapi benda tu memang takkan lupa lah. Cuma kita kena move on lah. Masa lalu tetap ada. Wow. Tapi kita simpan sebagai kenangan saja. Wani? Saya memang dah lama nak kerja Astro ni sebab dulu masa belajar dekat Melaka hari-hari setiap minggu balik mesti lalu kat Astro tau. So masa macam kat tu Sungai Besi tu kan nampak Astro jalan kan. So macam aku teringin tu nak kerja dalam ni sebab I memang ambil bidang tu. And then suddenly bila I dapat intern, Aku simak puasa tapi nanti intern dalam sejarah lah. Macam hari ni hari apa? Faham tak dia cakap apa? Lepas intern I memang tak expect langsung I akan kerja lagi sekali dalam tu sebab I rasa macam orang-orang dalam ni macam ada banyak option tau. I tak rasa I salah satu option yang diorang akan ambil. And then bila dapat kerja, I rasa macam okay, it was so fun because I dapat rasa macam-macam benda. I bukannya buat satu benda. I'm glad lah to be part of the team lah. Soalan kenapa you nak sangat kerja Astro dulu? Macam selain daripada lalu kat situ, lalu depan Astro tiap kali balik ke Melaka tu. Masa kita orang belajar, lecturer selalu tanamkan dekat dalam kepala otak budak-budak ni macam Astro dengan satu lagi company tu macam memang biggest broadcasting company yang kalau nak masuk tu memang susah. Qualification dia susah apa semua-semualah. So I macam betul ke? I adalah orang yang lagi susah, lagi I nak. Faham tak? Saya macam betul ke susah? Betul ke apa yang ada dalam Astro yang buatkan orang betul-betul nak semua nak masuk situ? Faham tak? So I ada impian tu sebab I curious nak tahu apa benda yang orang selalu agung-agungkan Astro tu macam tu. So I nak to be part of the a giant broadcasting company yang orang selalu sebut lah, especially to the students. Amanda? Ariel? Saya ingat saya masa kecil lah, darjah 2, darjah 3 macam tu, pernah this one time si minyak dekat stesen depan Astro tu. So I pernah one time tu tanya bapak I apa benda dalam tu, sebab masa tu kita orang suka tengok kartun tau. Dekat bapak I cakap kartun semua ada dekat dalam Astro lah. So I terdetik dalam hati. Bapak aku kencing aku macam serius lah, takkanlah Looney Tunes semua ada dekat dalam Astro ni kan. Aku macam tak apalah, one day aku nak kerja kat Astro ni, aku nak tengok betul ke ada kartun-kartun yang aku suka tengok. Tak, sumpah saya tak tipu. Lepas tu saya macam serius lah ada kartun bapak aku ni, biar betul lah. Memori yang saya rasa paling as for now yang saya rasa gempak sekali lah, saya dapat pergi Kyoto untuk Jom Movie, and also dapat interview artis yang saya suka lah, Datuk Sri Siti Nurhaliza. So itu highlight lah. Kalau saya mati pun saya mati dengan tenang lah, dah dapat interview Datuk Siti. Nah,
Kau punya kenangan. Mana yang tak tahu Neh ni antara OG lah. Dia kau bukan first batch. Kau first batch je? Dia yang daripada awal tu lah. First day yang kita semua ada. Yang aku ingat kerja dekat Astro ni specifically H-Live lah. Sebab first masuk untuk H-Live. Memang yang pada awal tu lah, yang pada day one tu macam agak struggle lah untuk semua orang nak set up H-Live. Sebab time tu H-Live memang belum ada lagi. Daripada kita nak buat daripada first tu memang macam-macam benda lah. Daripada side editorial sampai production, kita time tu nampak macam-macam benda yang kita buat tu memang struggle lah nak set upkan H-Live ni. Aku ingat dalam 3 bulan lebih kot. Memang yang masa kerja pun dah tak betul lah. Memang back to back. Balik rumah sekejap je, tu dah kena balik office mula, nak kena siapkan apa benda. Sebab time tu H-Live 2 kali sehari, petang dengan malam kan. Dan time tu tak ramai orang pun. Time tu tim kita macam berapa orang berketul je. Tak macam sekarang macam semua dah ramai kan. Ada satu point tu dah masuk bulan ketiga tu kot, aku macam breakdown sikit lah. Macam sampai aku call mak aku, macam kalau boleh nak tanya pendapat lah. Aku nak try pergi tempat lain lah, sebab aku dah tak tahan lah. Tapi mak aku cakap tak apa, tahan sikit lagi. Sebab sekarang dia orang tengah pun nak start kan. Nanti lepas ni mesti okey punya. Dan memang betul masuk bulan yang keempat tu, aku seingat aku lah, macam semua dah lancar dah. Time tu dah start best lah. Kita dah start kerja dah elok lah semua. And then sekarang kita dah makin lama makin banyak daripada satu show H-Live je. Sekarang dah jadi macam-macam lah. Kita dah buat macam-macam lah. Dan kita punya team pun makin lama makin ramai. So tu bagi aku makin best lah. Nampak kita going strong lah. So semua dah share. Aku pun nak share aku punya memory dengan Astro. Aku tak tahu sama ada aku pernah cerita ke tak. Tapi aku dapat kerja dengan Astro is melalui Facebook punya status update. Ni masa aku ada Facebook lah. Masa tu aku kerja dengan ada surat khabar ni. So aku dah menyampah dah. Surat khabar apa? I was Malay Mail. I was the entertainment editor there for 5 years. So masa tu Facebook awal-awal lah. So I put a Facebook status update. I cakap looking for a job that pays RM10,000 a month. And then Datuk J. Abdullah Radio, dia terus I think petang tu malam ke the day after, dia text dia call dia cakap betul ke nak kerja datang Astro. So that's how I got into Astro lah. Masa tu I start dengan radio dulu. So I was with radio for 5 years. Lagi banyak gila memory Astro sebab gaji bos 10k lah. Tak adanya dapat 10k. Impian saja. Because this is my 13th year with Astro. So dia dah terlalu banyak, because I think 5 tahun dekat radio, 8 tahun dekat TV. Dan kalau nak cakap memory tu terlalu banyak aku. I think memory yang betul-betul to me like macam something yang macam fish out of the water is I buat ada satu projek ni. Nama projek ni adalah dia compilation album tau. Imam Muda satu. Satu lagi 25 Rasul. So benda tu I rasa dia lain gila sebab macam dia luar daripada I punya, bila kalau I cakap orang memang takkan percaya. So itu I think one of the best achievement. Sebab to me pun macam mana nak cakap masa tu lah Imam Muda I ada buat compilation album. Ada imam di dalam diri kita something lah dalam compilation tu. Tak, masa tu dia punya intention is I macam cakap asyik buat benda-benda lara je kan. So cakap kita try macam mana kita nak berdakwah dengan cara yang bukan tipikal. So itulah sebab kalau kita tengok dalam compilation 25 Rasul tu, kita ada monolog. Pelik-pelik lah. Cuma orang tak tahu kita ada monolog, kita ada salam music. So benda-benda tu konon je lah impian masa tu. But the best is of course working on H-Live lah. Working on H-Live masa tu Tinker Studio. There were a point yang macam aku tak nak buat benda ni awal-awal dulu. Sebab when they call me, dia cakap Adli, I nak you buat entertainment news punya show. I terus macam serius lah. Aku dah berhenti surat khabar buat entertainment news. Kau nak suruh aku buat entertainment. So masa tu I memang tak nak. Sebab my biggest concern was masa tu masa I kerja journalist, I tak ada time for myself and then for my family. So let's say kalau I buat yang H-Live ni, which is daily 2 kali sehari, I cakap habis lah, takkan aku nak buat benda tu balik. But then bila sembang-sembang, so semua dah plan out how things were gonna run. Then I cakap let's do this. So itu memory paling until today aku, because until today. Actually, I'm looking forward for more exciting stuff coming out lah. Sebab sementara work from home ni, banyak benda yang in the pipeline yang I hope can take H-Live and Tinker to the next level lah. So anyway, I don't want to take too long of your time.
Just to share, malam ni jangan lupa tengok konsert Astro 25 tahun. Mana yang tak tahu, Arita tak siapa perform semua, dia dah tahu kan? Tak tahu siapa? Okay, yang akan perform malam ni kita ada from Korea, kita ada TXT dengan Kim Jong-kook, and then from US kita ada Pink Sweat, kita ada Bazzi, kita ada Jason Mraz, kita ada JB Miller, and then from Malaysia ada ramai lah. Malaysia kita ada Datuk Sheila Majid, Datuk M. Nasir. Ramai. So malam ni jangan lupa tu check out. Ada Dewa juga kan bos? Ada Dewa 19 featuring Onche. Yeah. So banyak. It's gonna be exciting lah. So siapa nak tengok boleh tengok dekat Astro Channel 100 and dekat Astro Ria 104. So makanan pun dah habis. So again, thank you for your time. Nanti hopefully Thank you. Thank you guys. we catch up soon lah bila dah boleh masuk office nanti. Okay, itulah tadi live at tinggal minggu ni. Shout out to Crooks KL, collab dengan mana? Mona 68. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa Haran minta, nanti next week kita akan kembali ke bukan Alam Maya punya lat, tapi Alam reality dekat I think some of the content memang kita orang akan dekat office, sebab I think semua dah start slowly back to work. But still, walaupun kita dah back to work, I think it's always good to remind each other that everyone still need to to be vigilant, and then make sure SOP dipraktikkan lah. Bukan apa, I mean like alang-alang don't ruin the road of recovery yang we are in right now lah. So until next episode. Selalu aku buat macam tu. Tak kot, tak apa.